Persoalannya, yang bermain di fikiran anda dan juga bermain di fikiran ramai orang, yang mana satu yang kita nak utamakan? Adakah income protection? Adakah income replacement? Ataupun adakah medical card? Ataupun kita hanya perlukan satu? Perlukan dua? Ataupun perlukan semua? Ataupun tak perlu langsung? Assalamualaikum, hai, saya Arif B. Apa khabar semua? Jadi saya harap anda sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, untuk video kali ini agak teknikal sikit sebab ianya mempunyai sedikit formula, nak kata formula tak formula juga, ataupun sedikit orang kata apa, hubung kait dia agak kompleks sikit. Walau bagaimanapun, insyaAllah saya akan sediakan sedikit ringkasan mengenai apa yang saya terangkan kepada anda di sebelah kanan saya ini ataupun di sebelah kiri video yang anda sedang tonton ini. Sejak datangnya wabak COVID-19 ini, ramai orang sudah mula dapat kesedaran ataupun kesedaran terhadap perlindungan itu meningkat. Jadi apa sebenarnya perlindungan? Dalam perancangan kewangan, sebenarnya perlindungan ini merupakan salah satu perkara yang perlu dirancang dengan baik. Apabila sebut perkataan perlindungan, ianya mesti melibatkan sesuatu perkara yang kita nak lindung dia, yang kita nak lindungi dia. Jadi apa sebenarnya perlindungan? Apa sebenarnya tujuan perlindungan? Perlindungan ini adalah sebenarnya untuk kecemasan. Kecemasan yang macam mana? Kecemasan ini adalah satu perkara yang kita tak tahu bila dia akan berlaku, melainkan hanya Allah sahaja yang tahu. Kita tak boleh rancang, kita tak tahu apa-apa kecemasan yang berlaku dekat kita. Kita tak tahu bila kita akan sakit. Kita tak tahu, sebagai contoh, kita tak tahu bila kita akan terlibat dalam kemalangan. Jadi maksudnya ia adalah satu risiko yang kita mungkin akan hadapi. Apabila sebut risiko, sebenarnya kita boleh mengawal risiko itu, sama ada kita nak mengurangkan risiko ataupun kita nak elak terus daripada risiko tersebut. Sebagai contoh COVID-19. Jadi untuk kita nak elak terus daripada kita terkena virus COVID-19 ini, kita diarahkan ataupun kita digalakkan untuk duduk di rumah tanpa keluar ke mana-mana. Jadi ini untuk nak mengelakkan kita daripada risiko terkena virus COVID-19. Tapi kalaulah kita terpaksa keluar, nak ada kerja-kerja yang kita memang kena buat ataupun barang keperluan yang kita nak pi beli, contohnya barang dapur ke apa lagi, contohnya kita nak beli keperluan asasi di rumah, kita terpaksa keluar. Jadi apabila kita keluar, kita akan terdedah dengan risiko terkena COVID-19. Jadi macam mana kita nak mengawal risiko COVID-19 itu? Apabila kita terpaksa keluar, kita diarahkan untuk sentiasa basuh tangan, menjaga penjarakan 1 meter, dan juga kita diarahkan untuk sentiasa memakai mask ataupun pelitup muka. Walau bagaimanapun, kita tetap terdedah juga dengan COVID-19 tersebut. Cuma dengan tindakan-tindakan tersebut, kita dapat mengawal ataupun mengurangkan risiko daripada terkena COVID-19. Okey, itu contoh macam mana kita nak kawal risiko. Jadi berbalik kepada kecemasan itu tadi, apa kecemasan yang terlibat dengan perlindungan? Kecemasan yang terlibat dengan perlindungan ini ada dua, iaitu yang menyebabkan kita tak mampu nak bekerja ataupun kita memang dah tak boleh nak pergi kerja. Okey, sekejap saya bagi contoh apa yang keadaan yang menyebabkan kita tak boleh nak pergi kerja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kecemasan yang kedua apabila kita dah tak boleh pergi kerja, jadi kita dah hilang sumber pendapatan. Maksudnya kita dah tak ada income, pendapatan yang kita duk dapat gaji 1,000, 2,000, 3,000, 2,000, 3,000, 4,000 ke mahupun 5,000 setiap bulan, kita dah tak ada dah sumber pendapatan disebabkan kita dah tak ada kerja. Okey, apa keadaan yang menyebabkan kedua-dua kecemasan ini berlaku? Okey, saya simpulkan ataupun saya formulakan ia supaya kita nak mudah nak ingat, iaitu 3K. K yang pertama adalah kematian. Apabila kematian, kita sememangnya akan menyebabkan kita dah hilang kerja, pekerjaan, ialah dah mati kan. Jadi ataupun dah meninggal lah, dalam bahasa sopan kita dah meninggal. Bila kita dah meninggal ni, confirm lah kita dah tak ada kerja
dan juga apabila tak ada kerja, tak adalah sumber pendapatan. Dan hilanglah segala perbelanjaan yang terlibat untuk diri kita. Contohnya kita dah tak perlu makan, minum dan sebagainya. Itu yang pertama, K yang pertama. K yang kedua adalah kecacatan. Okey, apabila sebut kecacatan ini, kecacatan yang kekal. Contoh kecacatan kekal macam mana? Kita dah hilang separuh tangan, kita dah hilang tangan sebelah, ataupun kita dah hilang kedua-dua tangan, ataupun kita dah hilang sebelah kaki, hilang kedua-dua belah kaki, hilang penglihatan, hilang telinga, pendengaran, ataupun apa lagi yang berkaitan hilang, nak kata hilang mulut, macam bisu lah kan, maksudnya kita dah tak boleh cakap. Jadi itu adalah kecacatan kekal. Bukan macam tiba-tiba kita kemalangan kemudian kita patah tangan. Patah tangan bukan kecacatan kekal, ianya hanya kecacatan sementara, di mana kecacatan sementara ni maksudnya kita akan dapat balik fungsi tangan kita itu selepas kita terima rawatan. Contoh patah tangan pakai simen, lepas pakai simen adalah conteng-conteng dan sebagainya, lepas tu kita dah buka simen, tangan kita berfungsi seperti sebelum ini. Mungkinlah ada kurang sikit kan, mungkin dah tak boleh angkat berat dan sebagainya, tak ada masalah, tapi fungsi tangan itu dah kembali. Itu bukan cacat kekal. Cacatan kekal ni maksudnya kita dah memang fungsi sesuatu organ yang ada pada kita ni tak ada dah, kita tak nampak dah, buta, contoh buta, tak nampak dah penglihatan, kita dah tak ada fungsi tangan, dah tak boleh makan dah, orang nak kena tolong suap ataupun kita terpaksa makan macam tu, okey, ataupun kita terpaksa guna robot ke apa-apa yang teknologi sekarang ni untuk kita orang tolong suapkan makanan. Okey, itu yang dikatakan kecacatan kekal. Okey, berbalik kesan kecacatan kekal ini, semestinya kita dah tak mampu nak bekerja seperti sebelum ini. Contohnya kita seorang sekretari nak kena type, hilang tangan, jadi kita dah tak boleh type dah. Adakah majikan perlukan orang yang macam kita lagi? Jadi kita dah hilang pekerjaan. Apabila hilang pekerjaan, of course kita akan hilang pendapatan. Tetapi kita masih hidup. Apabila kita masih hidup, kita tetap perlukan makan. Kita biasanya keperluan apa lagi bila kita masih hidup? Kita masih perlukan telefon, nak WhatsApp member, group dan sebagainya, family khususnya. Kita masih perlu bayar duit sewa. Contoh kalau duduk sewa rumah kan, kita duduk dalam satu rumah, kita kena tetap bayar sewa rumah. Apabila melibatkan rumah, kita mesti terlibat dengan bil elektrik. Kita tetap kena bayar bil elektrik, bil telefon, bil kalau ada Astro, bil Astro, ada internet, Unify, bil Unify, ataupun bil air. Kita masih ada pembelanjaan sebab kita masih hidup. Tapi apabila kecacatan kekal ni, kita tidak melibatkan kos, orang kata apa, kos rawatan susulan. Kita tak ada kos rawatan susulan, sebabnya bila hilang dah tangan, dah kudung dan sebagainya, kita tak perlu lagi nak buat rawatan susulan sebulan sekali dan sebagainya. Okey, itu kecacatan kekal. Yang ketiga, K yang ketiga adalah kesakitan. Okey, apabila saya sebut kesakitan ini, ianya melibatkan sakit-sakit yang kritikal, di mana sakit tersebut akan menyebabkan kita sentiasa kena pergi buat rawatan. Dalam setahun tu tiap-tiap bulan kita kena pergi, ataupun 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, memang kita kena pergi. Kalau kita tak pergi, tak boleh. Contohnya dialisis, apa lagi, rawatan kencing manis, rawatan kanser dan sebagainya. So kita tetap kena pergi juga, buat appointment. Appointment itu tak akan putus, bersambung. Ini adalah kesan daripada sakit-sakit yang kritikal. Jadi apabila seseorang itu terkena sakit kritikal, of course, nak kata of course, minta maaf, selalunya tak mampu untuk bekerja. Ataupun majikan yang agak, contoh majikan kita pegang jawatan penting, jika kita asyik nak cuti, nak MC untuk pergi rawatan hospital, majikan pun kerja-kerja yang majikan perlukan itu agak terganggu. Jadi biasanya dia sarankan untuk kita berhenti, ataupun kita sendiri yang nak berhenti sebab dah tak larat dah, sebab sakit kan, sakit macam mana kita nak pergi kerja, fokus pun hilang. Kadang-kadang ada orang yang, orang kata apa, dia punya moral pun dah makin berkurang, moral untuk teruskan hidup pun makin berkurang. Na'udzubillah min zalik. Jadi dia tak mampu pergi kerja. Kesan yang sama, hilanglah pendapatan. Apabila tak kerja, hilanglah sumber pendapatan dia. Tapi sama juga macam kecacatan tadi, kita masih hidup, masih bernyawa. Apabila masih bernyawa, of course kita perlukan makan. Kalau duduk rumah sewa, perlu bayar duit sewa. Kalau ada hutang, masih lagi kena bayar hutang. Kena bayar duit elektrik, kena bayar bil telefon, bil internet, bil api, bil air. Okey? Bil api ni kalau orang Kedah kata bil elektrik lah, bil api air kan. Jadi masih hidup. Ada pembelanjaan yang mesti kita perlukan duit untuk nak teruskan hidup. Dan yang ketiga, ianya memerlukan kos rawatan dan kos hospital. Okey, yang ni ekstra sikit. Maksudnya macam saya cakap
cakap tadi, apabila dah sakit kritikal, dia perlu pergi ke hospital 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, ataupun sebulan sekali memang kena pergi, ataupun sebulan, kadang-kadang sebulan tu 2-3 kali kena pergi buat rawatan susulan. Apabila perlu kepada rawatan, ianya akan melibatkan kos rawatan. Yang ni saya tak cakap, tak termasuk minyak nak pergi hospital lagi. Kalau ada yang belah-belah sana, belah-belah KL, wilayah tengah sana, sebab saya duduk kat Perlis, tak ada tol lah nak pergi ke Pekan-Pekan. Jadi kalau nak pergi ke hospital, nak kena bayar tol, minyak, lagi apa lagi, parking dan sebagainya itu. Tapi itu tak termasuk lah. Yang ni saya nak fokuskan, dia memerlukan kos rawatan, ubat dan sebagainya, peralatan dan sebagainya, dan kos hospital. Contoh warded, jadi kena duduk dekat hospital semalam, 2 malam, 3 malam, ataupun 4-5 malam, seminggu dan sebagainya. Itu contoh. Okey, bermaksud dia memerlukan kos rawatan dan kos hospital. Saya harap anda jelas. Kalau tak jelas, boleh tinggalkan komen di bawah untuk saya bagi penerangan, ataupun mungkin saya akan buat video yang fokus kepada satu-satu perkara tersebut. Okey, berbalik kepada perlindungan. Sebenarnya apa yang kita nak lindung? Perlindungan. Sudah tentu apabila diletakkan nama perlindungan itu, mesti ada sesuatu perkara yang kita nak lindung. Jadi apa sebenarnya kita nak lindung? Sebenarnya ada 3 perkara yang kita nak lindung. Yang pertama adalah pendapatan, kerana kita masih memerlukan perbelanjaan kalau kita masih hidup, iaitu komitmen bulanan ataupun tahunan. Macam saya cakap tadi lah, kalau kita masih hidup, kita ada perlukan kos makanan, kos untuk rumah, kos isi rumah, bil-bil yang saya sebut tadi, utilities tadi. Apa lagi? Pembelanjaan yang bulanan dan tahunan yang kita perlu untuk belanjakan setiap bulan ataupun setiap tahun. Itu yang pertama. Kita nak lindung pendapatan kita, ataupun dalam bahasa Inggeris kita nak sebut, kita nak lindung income kita. Kita nak protect kita punya income. Okey, yang kedua, apa yang kita nak lindung? Kita nak lindung kita punya hutang piutang kita. Maksudnya, kalau kita masih hidup, macam saya cakap tadi, kalau kita berlakunya kecacatan kekal, hilang dua-dua tangan. Jadi, kalau kita tak buat perlindungan, kita tetap kena bayar kita punya hutang tadi, hutang kereta, hutang motor dan sebagainya. Sebab itulah kita nak lindung kita punya hutang piutang kita. Dan yang ketiga, apa yang sebenarnya kita nak lindung? Kita nak lindung kita punya aset. Contohnya, tuan-tuan anda sendiri ada tanah, ada simpanan, ada rumah, ada kereta, ada emas dan sebagainya. Jadi aset-aset ni kita nak lindung supaya kita tak cairkan dia. Cairkan untuk apa? Cairkan untuk menanggung perbelanjaan. Okey, sebab kita dah tak mampu kerja, tak ada income, jadi income dah tak ada, terpaksa cairkan satu, sikit-sikit jual serelung tanah ke, jual 2 relung tanah, sikit-sikit kita cairkan. Ataupun kita nak cairkan untuk nak selesaikan hutang, terpaksa jual tanah untuk selesaikan hutang kereta ke, hutang rumah dan sebagainya. Jadi sebab itu kita nak lindung kita punya aset ini supaya kita tak perlu cairkan sekiranya berlaku 3K yang saya sebutkan sebelum tadi. Jadi sebagai kesimpulannya, sekiranya berlaku 3K, kematian, kecacatan ataupun kesakitan yang saya sebut tadi, dengan adanya perlindungan, income kita masih berjalan walaupun kita tak mampu bekerja dan tak dapat income. Yang kedua, hutang kita selesai. Dan yang ketiga, kita punya aset masih kekal dan tak perlu dicairkan. Okey, bila sebut perlindungan, ianya terlalu general. Of course, kita sebagai seorang Muslim, apabila kita nak sediakan perlindungan, itu dinamakan sebagai takaful. Kalau bukan produk takaful, insurans. Beza takaful dan insurans. Takaful yang Islamik dan insurans adalah konvensional. Jadi saya biasakan untuk sebut perkataan takaful. Dalam takaful, dalam perlindungan, banyak formula ataupun nama-nama yang diwar-warkan oleh ejen-ejen takaful ataupun oleh financial planner ataupun oleh perancang kewangan anda sendiri. Pernah dengar tak? Ada yang mengatakan bahawa kita kena ada sediakan hibah. Okey, ada juga yang kata kita kena sediakan income protection. Ada juga yang kat luar sana sebut kita kena ada income replacement. Dan juga ada juga yang war-warkan kita kena ada medical card. Jadi yang mana satu kita nak? Yang mana satu lagi penting? Berbalik kepada 3K yang saya terangkan tadi, kita reverse balik dekat 3K yang saya terangkan sebelum ini, kematian, kecacatan dan kesakitan. Dekat mana fungsi income replacement? Okey, income replacement adalah untuk K yang pertama, iaitu
K, kematian. Di mana dekat situ, apa maksud replacement? Kita nak ganti balik pendapatan kita apabila kita sudah mati. Sebab apabila kita sudah mati, perbelanjaan kita memang kita dah tak ada dah. Kita dah tak perlu makan, kita dah tak perlu nak kena bayar top up bil telefon dan sebagainya. Tapi untuk sesetengah orang, dia ada keluarga, dia tinggalkan keluarga dia. Contoh, dia tinggalkan isteri, dia tinggalkan anak-anak dia. Of course, anak-anak dan isterinya ada perbelanjaan yang diambil ataupun digunakan daripada pendapatan kita. Jadi apabila kita dah tak ada pendapatan, perbelanjaan mereka akan terjejas. Jadi itu fungsi income replacement. Income replacement untuk gantikan apabila kita dah tak ada, kita nak gantikan pendapatan kita dengan perlindungan tadi. Jadi apabila kita dah tak ada, pendapatan kita masih berjalan dan mereka, ahli keluarga kita yang kita tinggalkan tadi itu masih merasai kita punya pendapatan dengan adanya perlindungan tadi. Yang kedua, income protection. Income protection ni kita nak protect, kita nak lindung apabila kita masih hidup. Maksudnya, kita masih hidup tapi kita tak mampu bekerja. Jadi, kita nak lindung kita punya income tadi apabila berlakunya kecacatan kekal. K yang kedua, okey? Kat sini saya dah bulatkan K yang kedua dan K yang ketiga, tapi dalam kawasan 4 ini. Maksudnya apabila kita dah tidak bekerja dan hilang pendapatan tapi kita masih hidup, kita ada perbelanjaan yang kita perlukan sebab kita masih hidup. Contohnya macam saya sebutkan tadilah. Jadi itu fungsi income protection. Jadi dekat sini ada 4 titik penting untuk income protection. Dan seterusnya, medical card. Jadi di mana fungsi medical card? Medical card fungsinya di sini. Medical card ini adalah untuk menanggung kos rawatan dan kos hospital. Income protection tadi dan income replacement tadi iaitu nak protect ataupun kita nak, macam saya cakap sebelum ni, kita nak lindung kita punya pendapatan dan juga hutang piutang kita. Itu fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi, iaitu fungsi income replacement, fungsi income protection dan juga fungsi medical card. Persoalannya yang bermain di fikiran anda dan juga bermain di fikiran ramai orang, yang mana satu yang kita nak utamakan? Adakah income protection? Adakah income replacement? Ataupun adakah medical card? Ataupun kita hanya perlukan satu, perlukan dua, ataupun perlukan semua, ataupun tak perlu langsung? Yang tu salah lah. Okey, yang tu salah lah. Perlindungan kalau tak perlu langsung, habislah. Kalau jadi apa-apa kecemasan yang sebutkan tadi. Yang mana satu penting? Yang mana satu yang kita nak dahulukan? Yang ni memang ramai orang keliru. Ramai orang tak tahu nak pilih. Ada orang kata, tak apalah, dah ada income protection cukup lah. Dah ada medical card cukup lah. Dah ada income replacement cukup lah. Satu cukup lah. Yang penting ada perlindungan. Bila jumpa ejen, oh tak apa, saya dah ada takaful. Tak apa, saya dah ada medical card. Kadang-kadang orang yang dah ada ni, mereka tak tahu fungsi utama setiap satu yang mereka ada, yang mereka sedang langgan tersebut. Sebab tu biasanya saya tawarkan review polisi secara percuma dekat orang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bila mereka ambil takaful ni, mereka tak tahu pun yang ni ambil untuk apa, yang ni fungsi yang ni ambil untuk nak lindung apa. Lepas tu bila saya tanya balik, dia nak ambil tu, oh sebab ejen cakap macam ni kena ambil, ambil lah. Tapi dia tak tahu apa sebenarnya tujuan dia bayar setiap bulan tersebut. Jadi sebab tu saya kadang-kadang memang nak bantu ramai orang. Kita nak review balik polisi tuan-tuan dan perempuan secara percuma, nak tengok balik fungsi-fungsi dia. Berbalik kepada persoalan, yang mana satu yang kita nak dahulukan, yang mana satu yang kita nak ambil. Ketiga-tiga yang saya sebutkan tadi, income replacement, income protection dan medical card, ketiga-tiga ini mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Macam saya terangkan tadi di bahagian 3K tadi. Maksudnya kalau ambil satu, mungkin yang ni tak cukup. Ambil yang ni tak cover. Ambil yang ni pula tak cover. Jadi setiap satu ini dia mempunyai fungsi tersendiri. Jadi kalau anda tanya saya, yang mana satu nak ambil? Ambil semua. Ambil semua. Semua kena ambil. Barulah lengkap perancangan kewangan anda, khususnya bahagian perlindungan. Lepas tu ada orang tanya, mana mampu tak cukup? Mana mampu gaji banyak-banyak ni je nak tak cukup kan, nak cover semua. Cover semua, habis duit saya banyak perlindungan, isteri anak nak makan apa kan? Untuk menjawab persoalan itu, kalau kata tak cukup, anda perlu semak semula cash flow anda. Cash flow ni dalam bahasa Melayu dia aliran tunai anda. Bagaimana anda mendapat pendapatan dan bagaimana anda
belanjakan pendapatan anda. Semak balik. Kadang-kadang ada yang kita belanja dekat perkara-perkara yang tak perlu. Jadi kita boleh buang, kita boleh tolak tepi Ustaz. Kita utamakan apa yang lebih utama. Contoh, kalau dah buat dah, semak semula cash flow, yang ni dah memang tak boleh tolak dah. Yang ni memang perlu ni, tiap-tiap bulan kena ambil juga. Tengok-tengok kira-kira tak mampu juga nak ambil semua. Apa yang saya sarankan, anda cuba ambil semua ikut kemampuan. Cuba, boleh, insya-Allah cuba. Ambil semua ikut kemampuan. Apabila tak tengok kita punya kemampuan, dia terus tawarkan ikut keperluan. Contoh keperluan, okey, tuan gaji berapa? Bila gaji macam ni, tuan perlukan income protection banyak ni. Jadi apa income protection banyak ni, sebulan banyak ni. Terus ambil tanpa tengok kemampuan. Jadi apabila terus ambil, tengok-tengok dia dah melebihi peratus ataupun bahagian yang sepatutnya kita keluarkan untuk penggunaan perlindungan. Dah lebih limit dah, maksudnya dah lebih limit dah untuk perlindungan. Dah tak boleh nak ambil income replacement ataupun medical card dan sebagainya. Sebab tu kita nak kena tengok kemampuan dulu. Jadi dia tak boleh nak ambil semua. Dia tak boleh nak ambil income protection, dia tak boleh nak ambil income replacement ataupun medical serentak, sebab dia dah ambil satu tu dah cover peratus yang sepatutnya digunakan untuk perlindungan. Jadi sebab saya sarankan, apa yang saya sarankan lah, kalau boleh ambil semua ikut kemampuan. Macam ni ikut kemampuan, ambil income replacement yang cover sedikit dulu. Bagi saya lah, pendapat saya, ini pendapat saya. Mungkin dekat luar sana ada formula-formula tertentu. Ini adalah formula yang saya sarankan kepada anda, ataupun tips yang saya nak sarankan kepada anda. Kalau boleh ambil semua tapi ikut kemampuan. Berbalik kepada topik tadi, jadi ambil setiap satu ini, ambil yang kadar yang perlindungan yang kadar minimum dulu. Sebab kita dah berbalik kepada cash flow tadi, kita dah rawat dah cash flow kita dah buat dah cash flow kita, tapi memang tak mampu juga untuk nak ambil semua ikut keperluan. Jadi kita ambillah semua ikut kemampuan. At least semua yang ada, yang saya tandakan dekat 3K tadi ini dapat dilindungi. Sebab apa saya sarankan ambil semua? Kalaulah berlaku, contohnya orang yang fokus kepada hanya ambil income protection saja, Allah izin tiba-tiba dia berlaku kemalangan yang memerlukan kos rawatan dengan kos hospital yang tinggi, dia tak ambil medical card. Okey, tak apa, dia kata dia ada hospital kerajaan. Okey, boleh masuk hospital kerajaan. Tiba-tiba hospital kerajaan pun minta kos rawatan. Sebab boleh rujuk video saya sebelum ni, tak semua kos rawatan di hospital kerajaan ditanggung 100%. Boleh rujuk video saya, insya-Allah saya akan sertakan di bawah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk balik video saya, pengalaman saya berjumpa dengan seseorang klien yang masuk hospital kerajaan tapi tetap kena bayar. Bukan murah, bukan RM10, bukan RM100, RM300, puluhan ribu ringgit. Okey, boleh rujuk. Kalau kata dia ambil medical card saja, tiba-tiba meninggal, dia tak ambil produk income replacement, dia tinggalkan keluarga dan anak-anak tanpa penggantian income terhadap dia. Jadi keluarga dan anak-anak akan terjejas. Macam mana dia nak belanja untuk sara hidup anak-anak? Yang ni pun perlu juga. Jadi sebab itulah saya sarankan, kalau boleh ambil ke semua bahagian ikut kemampuan dulu. At least semua kita dah cover dah, kita dah lindung dah ke 3K yang saya terangkan tadi. Semua perkara itu kita dah lindung. Tak apa, ambil sikit-sikit. Lepas tu tiba-tiba Allah izin tahun depan dah ada bonus ataupun income kita meningkat, kita tambah lagi. Jangan matikan yang lama, kita just tambah. Sebab dekat luar sana ada terlalu banyak produk yang murah. Contohnya medical card, tak sampai 150 pun dah boleh dapat. Untuk umur 20 ke 30, ada juga produk income protection ataupun income replacement tak sampai 100 pun ada dekat luar sana. Jadi boleh anda cari produk yang agak sesuai dengan kemampuan anda. Jadi apabila kita dah ada income, pendapatan kita dah meningkat, kita dah boleh tambah produk takaful tersebut ikut keperluan. Apabila kita sembang tentang kemampuan dan keperluan, ini saya tidak boleh ceritakan dalam video kali ini. Sebab apabila saya nak ceritakan keperluan dan kemampuan ini, memang video ni akan jadi panjang. Mungkin insya-Allah saya akan ceritakan di video akan datang. Ataupun anda boleh cuba WhatsApp saya akan sertakan WhatsApp di bawah untuk saya bantu untuk nak kirakan keperluan. Sebab apa? Keperluan setiap seorang daripada anda sendiri tak sama. Keperluan anda dan isteri anda, orang terdekat sendiri, tak sama terhadap perlindungan. Dia ada formula ataupun cara kiranya tersendiri untuk melihat keperluan masing-masing. Tak sama. Keperluan kita dengan anak kita tak sama. Keperluan kita dengan adik-beradik kita tak sama. Sebab apa? Sebab pendapatan kita dan perbelanjaan kita tak sama. Ada orang yang guna nampak? Cicak pun setuju. Dia kata tak sama. Okey,
Sebab ada orang yang bil telefon dia RM10 tiap-tiap bulan. Ada orang yang memang perlu RM60 tiap-tiap bulan, RM50 tiap-tiap bulan. Jadi tak sama keperluan pembelanjaan bulanan dia. Sebab itulah apabila kita nak tengok keperluan dalam takaful ini, kita perlu kira ataupun perlu bersemuka berdepan untuk kita kira A to Z. Sebenarnya berapa keperluan yang anda perlukan untuk perlindungan. Jadi keperluan ini sebagai satu benchmark ataupun anda boleh setkan sebagai satu target. Okey, untuk income banyak ni, perlindungan yang sepatutnya keperluan anda perlu penuhi untuk perlindungan sebanyak ini. Tengok pula kemampuan. Oh, tak mampu. Jadi anda boleh ambil semua ikut kemampuan dulu. Pelan-pelan bila income dah stabil, kita dah rawat, dah cash flow dah makin pelan-pelan, kita dah boleh tambah sedikit sampailah kita dah capai satu target untuk keperluan itu tadi. Okey, stop. Kita dah complete rancang kewangan bahagian perlindungan. Okey, itu saja untuk video kali ini. Saya minta maaf kepada anda kerana mengambil masa anda agak panjang untuk anda faham tentang perlindungan ini, iaitu income protection, income replacement, income ataupun medical card. Saya harap anda dah tahu yang mana yang anda perlu ambil, yang mana anda perlu review dan yang mana anda perlu baiki. Bahagian mana yang anda perlu bahagi. Boleh balik semak balik polisi anda, adakah anda telah memenuhi kesemua bahagian yang saya sebutkan tadi ataupun masih belum memenuhi kesemua bahagian. Sekali lagi saya nak ulang, masing-masing ejen ataupun perancangan kewangan mereka masing-masing ada formula tersendiri. Ini formula pada pendapat saya. Bukan saya nak kata formula ini mesti ikut ataupun formula ini wajib ikut formula orang lain salah. Tidak, saya tak kata macam tu. Masing-masing, kalau anda yakin dengan apa yang formula yang anda telah dapat daripada ejen atau perancangan kewangan anda, boleh teruskan, tak ada masalah. Tapi ini adalah pendapat secara peribadi saya sendiri. Ini formula yang saya belajar daripada tok guru saya sebelum ini dalam perancangan kewangan. Jadi saya tak kata formula saya ini 100% betul yang anda mesti ikut. Tak semestinya. Kalau anda yakin dengan apa yang anda pegang, prinsip yang anda pegang ataupun prinsip yang ejen ataupun perancangan kewangan anda pegang, boleh teruskan, tak ada masalah. Tapi sekiranya kalau anda nak ikut formula yang saya terangkan tadi pun tak ada masalah. Jangan kecam pula saya kata, oh yang ni dia kata macam ni, dia kata macam ni, jangan ikut yang ni. Tak ada. Saya tak ada tindas ataupun bangkang siapa-siapa. Saya hanya cuma nak kongsikan apa yang saya faham tentang perlindungan. Okey, itu saja untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan ataupun kesalahan semasa saya menerangkan mengenai perancangan kewangan, khususnya bahagian perlindungan. Terima kasih kerana sudi mendengar video saya sampai saat ini. Saya sangat hargai kesetiaan anda. Jadi sekiranya anda rasa video ini manfaat, jangan lupa kongsikan kepada rakan-rakan anda supaya mereka masing-masing boleh semak balik perlindungan ataupun takaful yang mereka sudah bayar setiap bulan. Akhir sekali, jangan lupa like, share dan subscribe channel RM Azman. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.